Saya kata kerajaan dia memerintah, PAS memerintah, PN memerintah itu lebih gagal daripada Pemex. Ini bukti-bukti. Okey. Yang pertama, diumumkan Petronas catat keuntungan bersih 80.7 bilion pada tahun 2023. Telah mencatat keputusan, apa orang kata, mencatat keuntungan setelah pada tahun 2023 ini dengan keuntungan 80 bilion ringgit keuntungan daripada apa orang kata, daripada itu adalah 80 bilion daripada Petronas. 80 bilion. Ni tuan-tuan, satu lagi saya nak tunjuk. Right. Yang ini adalah berita tahun 2023. Saya nak tunjuk satu berita ni. 2023. Malaysian Aviation raih prestasi sukuan terbaik 20 tahun untung 1.146 bilion ringgit. Malaysia Aviation raih prestasi sukuan terbaik selama 20 tahun ni. Tak pernah dia orang dapat ni sebanyak 1.146 bilion ringgit. Kan? 1.146 bilion ringgit. Dalam masa yang sama, 4 hari lepas, itu 2023. 4 hari lepas, Malaysian Airlines Berhad catat untung setahun penuh setelah 14 tahun tak untung. Malaysian Aviation Group mencatat keuntungan bersih selepas cukai positif sejak 2010. Dia tak pernah untung macam tu, tuan-tuan. 14 tahun. Tak korup. Itu dia kesan dia. Ni gagal lagi. Kita tambah lagi. Saya bawa bukti dia. Khazanah catat untung 5.9 bilion ringgit. Khazanah bawa untung 5.9 bilion ringgit tahun ni. Naik. Dividen tabung haji dijangka umum April ini, Muhammad Naim, dan dijangka 3.25%. 3.25% ke 3.5%? Saya tak ingat. Tapi lebih tinggi daripada sebelumnya. Kita tengok lagi, saya tambah lagi, tuan-tuan, bukti lagi. Malaysian inflation rate remain at 1.5%. Inflasi kekal 1.5% pada Disember 2023. Ni nak compare, tuan-tuan, Mei 2020. Tuan-tuan nampak kat bawah tu kan? 2020 inflasi kita negatif 2.9, bukan inflasi, deflation. Deflasi. Ekonomi kita kira meleset lah pada Mei 2020. Tapi masa itu COVID is baik. Kita kata COVID Pada Mei 2021, setahun kemudian, inflation naik gila 4.4. Daripada berapa tadi, tuan-tuan? 2.9. Maksudnya naik 7% dalam setahun secara mendadak. Kan? 4, 5, 6. 6.7% lah. 7%. 7% kenaikan secara mendadak dalam setahun. Which is bad, tuan-tuan. Dan kita berjaya reduce it down kepada 1.5%. Inflation rate. Maksudnya kita berjaya slow down kan kenaikan harga barang itu. Harga barang akan menaik. Tetapi bayangkan zaman PN memerintah setahun, 7% setahun naik. Gaji pun masa itu tak payah 3% lah. 1% pun tak naik. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, ni nak cerita lagi ni. Defisit fiskal negara turun pada 2023 berbanding sebelumnya. Kerajaan perpaduan berjaya mencapai sasaran defisit fiskal 5% daripada KDNK atau 91.4 bilion berbanding 5.6% atau 99.5 bilion yang dicatatkan pada 2022. Bermakna daripada segi defisit itu kita dah mula mengecil, year by year. Kalau mengecil, insya-Allah kalau kekal Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita boleh naik sehingga kita dapat surplus.
daripada segi pendapatan kita. Daripada segi pendapatan against perbelanjaan. Saya tambah lagi. Unemployment rate, tuan-tuan. Kadar ketidakpekerjaan, pengangguran. Pada tahun 2023 Disember, unemployment rate kita adalah 3.3%. Now, kita compare pada tahun diorang memerintah Jun 2021, 4.8%. Saya tak nak bawa yang peak satu lagi ni. Yang ini pada zaman COVID, saya tak nak bawa zaman COVID. Ini kita dah bawa zaman keluar COVID, Jun 2021. 4.8%. Kita bayangkan bagaimana jauhnya daripada 4.8 turun 3.3 unemployment rate. Jadi, itu yang dinamakan bukti. So, kalau saya argue, saya kata bahawa kerajaan sekarang ini lebih baik daripada kerajaan Perikatan Nasional 33 bulan. Walaupun kerajaan ini baru memerintah sejak ujung 2022, ujung setahun lebih. Tak sampai 33 bulan kita memerintah, kita dah bawa semua indikator ekonomi ini kepada positif. Keuntungan demi keuntungan. Syarikat-syarikat 14 tahun tak pernah untung. 20 tahun tak pernah untung. Tiba-tiba untung, tuan-tuan. Daripada untung sedikit, untungnya bertambah-tambah. Kita tak cerita KWSP lagi. Pulangan dah mula meningkat. Kenapa? Korupsi itu tak ada. Kita eliminate the corruption element itu, kita eliminate. Kita ada pemimpin yang bukan setakat ada kebolehan, dia juga ada amanah. Saya sebut semalam, PM kita. 23,000 gaji dia tak ambil tiap-tiap bulan. Sejak daripada dia jadi Perdana Menteri sampai sekarang. Calculate 300,000 gaji dia tak ambil, tuan-tuan. Sebagai Perdana Menteri. Sebab dia nak betulkan ekonomi. Dia pergi Jerman sekarang ini, dia bawa balik puluhan bilion. Puluhan bilion berjaya dibawa balik. Tengok pitching dia tadi, tuan-tuan. Pitching dia menarik. Dia punya pitching Perdana Menteri, bila Perdana Menteri sebut, kenapa nak kena jadikan Malaysia hub untuk anda berniaga? Dia kata, sebab yang pertama, kami di antara India dan juga China. Saya sebut semalam, kami di antara India dan China. Kalau kamu placekan kamu punya bisnes di tempat kami, we are nearby di antara China dengan India. And the best thing is, our cost is cheaper, number one. Number two, we are democratic country, English speaking country. Dalam masa yang sama, kami ada renewable energy. Huge renewable energy yang kita ambil daripada Sarawak, nak jual ke Semenanjung dan juga ke ke Singapore. Di Semenanjung sendiri, renewable energy. Yang ini kenapa? Sebab Jerman is very huge dengan renewable energy. Masa saya pergi Jerman hari tu, dia dah ada banyak on renewable energy. Dia dah talk about nuclear, dia dah ada yang wind turbine tu untuk dia nak renewable energy dia. So all that is already in place. But then again, why they should come to Malaysia? This is the reason. Kenapa Jerman? Tuan-tuan nak tahu, antara negara terkaya di Eropah adalah Jerman. Jerman adalah negara yang terkaya di Eropah dan banyak negara sebenarnya berhutang dengan Jerman. Jangan tak tahu. So Jerman as a superpower yang besar, kalau kita berjaya buat business trading alliance dengan dia, tanpa kita menjejaskan trading alliance kita dengan China, you see how far we can go. Saya tutup dengan ini. Negara kita tidak sempurna lagi. Belum sempurna lagi. Negara kita belum lagi sempurna, saya tahu. Dan tidak akan mustahil lah untuk kita nak kata sempurna ni. Sebab sempurna ni hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekurang-kurangnya, kita sudah bergerak ke arah yang betul. We are moving to the right direction. Kita bergerak ke arah yang betul. Why I say kita bergerak ke arah yang betul? All the indicators stating yang kita bergerak ke arah yang betul. So now, macam saya selalu kata, tinggal kita lah sebagai rakyat ni. Are we supporting this effort? Ataupun kita nak jadi macam walaun, nak hancurkan, lepas tu nak serahkan kepada orang yang tak mampu, tak layak memerintah, tuan-tuan. Saya nak tanya, negeri yang diperintah oleh PAS, negeri mana yang maju? Negeri mana yang diperintah oleh PAS yang maju? Kelantan. Kedah. Allah. Terengganu.
Perlis jauh sekali lah. Terengganu tuan-tuan, ni kata kawan saya dekat Terengganu lah, ahli orang PKR juga, dia kata apa? Duit nak bayar gaji pun tak mampu nak bayar gaji. Terpaksa ambil duit daripada duit ehsan. Sebab perolehan mereka tu tak cukup nak tampung gaji, pendapatan, orang kata perbelanjaan mereka di dalam negeri. So, kesimpulan saya nak tanya ni. Hujah saya ke hujah Samsuri tadi yang lebih kukuh? Tuan-tuan ada otak, tuan-tuan ada ada minda, tuan-tuan ada pemikiran, tepuk dada, tanyalah selera. Bukan tepuk dada tanya selera, tepuk dada tanyalah conscious pemikiran anda.